Okey, salam sejahtera semua. Kembali kita kepada pelajaran pendidikan moral tingkatan 2, bab 14, menangani konflik identiti diri, asas pembentukan personality. Okey, ini adalah peta minda unit 14, menangani konflik identiti diri, asas pembentukan personality. Okey, konflik diri. Kita tengok yang biru yang pertama. Konflik diri bermaksud perselisihan atau pertentangan dalaman individu. Okey, yang kedua. Okey, kita tengok yang hijau ni yang kedua. Konflik diri boleh terjadi apabila tiada keseimbangan dalam diri individu. Okey, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita tengok di sini. Faktor yang mempengaruhi konflik diri identiti sebagai remaja. Okey, ada beberapa faktor. Okey, faktor yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Faktor yang kedua, perasaan ingin tahu dalam diri. Faktor yang ketiga, tidak mempunyai jati diri yang kuat. Faktor yang keempat, selalu berasa tertekan. Faktor yang kelima, pengaruh media massa. Faktor yang keenam, kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Okey, kita boleh lihat yang ni. Okey, kalau boleh anda salin peta minda ini di dalam buku nota supaya senang untuk membuat rujukan semasa peperiksaan. Okey, seterusnya kita masuk kepentingan menangani konflik identiti diri. Okey, kepentingan yang pertama disukai oleh orang lain, menikmati hidup yang lebih bahagia dan tenang, mengeratkan hubungan dengan orang lain, mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri. Okey, memelihara imej dan maruah diri. Okey, seterusnya yang kuning ni, apa yang kita boleh lakukan untuk menangani konflik identiti diri? Okey, yang pertama, tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan adat dan budaya dalam masyarakat. Yang kedua, okey, selalu mengamalkan dan menghayati ajaran agama. Yang ketiga, mengamalkan gaya hidup sihat dan positif. Yang keempat, berkawan dengan individu yang positif. Yang kelima, berfikiran positif dalam menghadapi sebarang masalah. Dan yang keenam, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, ini adalah cara kita untuk menangani konflik identiti diri. Okey. Okey, kita masuk secara detailnya. Konflik identiti diri bermaksud perselisihan atau pertentangan dalaman individu. Okey, dalaman kita yang tidak setuju dengan pemikiran kita. Okey, perselisihan ini juga boleh berlaku antara individu dengan individu yang lain. Kamu dengan ibu bapa, kamu dengan adik-beradik, kamu dengan kawan-kawan. Okey, yang lain daripada segi idea. Okey, idea yang tak sama. Okey, kepentingan, matlamat dan kehendak serta perselisihan dalaman mengenai personaliti, kepribadian dan perwatakan. Okey, kita tengok daripada segi idea. Okey, idea tentang sesuatu perkara yang berlainan antara individu. Okey, kita tengok kepentingan. Okey, perkara yang dipentingkan oleh setiap individu, contoh siapa yang kita pentingkan oleh seseorang berbanding dengan orang lain. Okey, ada individu pentingkan seseorang yang lain berbanding dengan kita. Okey. Okey, yang ketiga, matlamat. Pencanggahan matlamat antara dua atau lebih individu. Contoh, ada pelajar datang ke sekolah untuk belajar untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Okey, dan ada pelajar yang bermatlamat untuk belajar tentang kehidupan dan pengalaman hidup semasa di sekolah. Dua matlamat yang berbeza. Okey, dua matlamat yang berbeza. Jadi untuk mencapai matlamat yang tidak sama ini, kita menggunakan pendekatan yang tidak sama. Okey, kehendak. Apa yang dikehendaki oleh seorang individu tentang sesuatu perkara? Ini adalah konflik dalaman diri masing-masing. Okey, konflik identiti diri ini boleh terjadi apabila tiada keseimbangan dalam diri setiap individu. Okey, tiada keseimbangan. Maksudnya tidak balance. Okey, identiti diri dalam diri seseorang individu itu tidak dalam keseimbangan yang sebenar. Okey, ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu sikit. Okey, kita masuk. Who am I? Siapakah saya? Okey, tolong tulis
siapakah kamu dalam 10 perkataan? Okey. Saya beri masa 1 minit. Siapakah kamu dalam 10 perkataan? Okey, jangan tulis nama kamu, tulis bentuk. Okey, saya adalah seorang yang gigih berusaha untuk mencapai satu matlamat. Ini contoh. Okey, jangan tulis nama kamu. Okey, hanya kamu saja yang tahu siapa diri kamu, apa matlamat hidup kamu. Okey, seterusnya kamu tulis 5 fakta tentang diri sendiri. Okey, 5 fakta tentang diri sendiri. Apa yang kamu tahu tentang diri sendiri? Okey, saya bagi masa 30 saat untuk kamu selesaikan. Okey, nanti kamu akan hantar tugasan ini dalam Google Classroom. Okey, submit dalam Google Classroom. Okey, seterusnya, faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Apa faktornya? Yang pertama, kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Okey, remaja yang kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni mudah terlibat dalam masalah sosial yang boleh merosakkan diri. Okey, kamu balik, cek balik diri kamu, penghayatan kamu tentang agama kamu. Okey, agama yang mengajar ke arah kebaikan. Apa yang kamu kurang? Okey, di masa cuti ini kita boleh cari tentang penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Tanya kepada orang yang pakar tentang agama kamu. Okey, seterusnya, tidak mempunyai jati diri yang kuat. Okey, remaja yang tidak mempunyai jati diri yang kuat atau pendirian yang kuat akan mudah terjerumus dengan konflik identiti diri kerana kegagalan mengawal diri sendiri. Okey, jati diri kamu sebagai rakyat Malaysia kena bersungguh-sungguh. Okey, kena bersungguh-sungguh dalam membuat sesuatu perkara supaya dengan semua rakyat Malaysia bersungguh-sungguh, Malaysia akan lebih maju di masa akan datang. Okey, seterusnya, perasaan ingin mencuba dan ingin tahu tinggi dalam diri. Okey, remaja sememangnya mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru hingga boleh melanggar etika dan norma hidup. Okey, ini seperti contohnya seperti penyalahgunaan dadah. Okey, jangan mencuba. Sekali kamu cuba, kamu tidak boleh berpatah balik. Okey. Seterusnya, selalu berasa tertekan. Okey, depressed. Remaja terdorong melakukan satu perkara yang luar jangkaan apabila berasa tertekan. Okey, apabila berasa tertekan, kembali balik kepada penghayatan agama, kembali balik kepada gaya hidup sihat supaya stres kamu dapat dikurangkan. Okey, minimumkan stres kamu. Minimumkan stres kamu. Kalau kamu berasa sangat tertekan, kamu cuba cari satu benda yang boleh mengurangkan stres kamu. Okey, apa yang boleh mengurangkan stres kamu? Hobi. Okey, hobi ataupun melakukan riadah-riadah seperti hiking, jogging, cycling. Okey, mempunyai hobi-hobi yang menarik, berkawan dengan orang yang positif. Okey, dan sebagainya. Pengaruh rakan sebaya. Okey, pengaruh rakan sebaya ini penting. Okey, cari kawan yang baik. Okey, remaja mudah terpengaruh dengan rakan-rakan dan orang sekeliling kerana tiada pegangan dan matlamat hidup yang jelas. Okey, kamu cari kawan kamu yang ada matlamat hidup yang jelas. Kamu cari idol kamu yang ada matlamat yang jelas. Okey, kamu cari rakan sebaya yang boleh bersama-sama membawa kamu menuju ke arah kejayaan. Okey, jangan cari kawan yang tukar membuat perkara-perkara yang tidak baik.
Okey, hidup ini kita hanya satu kali. Cuba cari orang-orang yang positif untuk menjadikan diri kita positif dan mewujudkan kita di kalangan orang-orang yang positif. Pengaruh media massa. Okey, pengaruh media massa. Remaja mudah terpengaruh dengan drama dan filem yang berunsur keganasan. Ini contoh. Okey, ada yang terpengaruh dengan filem dan drama yang keterlaluan. Okey, cinta yang keterlaluan. Okey, yang tidak berpijak kepada realiti. Jangan mudah terpengaruh. Okey, contoh saya boleh bagi seperti cerita-cerita science fiction, kuasa-kuasa yang special, cerita-cerita science fiction yang manusia mempunyai kuasa yang luar biasa. Okey, jangan mudah terpengaruh dengan drama dan filem seperti ini. Kamu hanya boleh anggap dia sebagai hiburan semata-mata. Okey, hiburan sahaja. Okey, kita perlu berpijak kepada bumi yang nyata. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah soalan yang kamu perlu submit. Uraikan 3 faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Kamu berikan saya 3. Saya beri satu contoh. Faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja ialah selalu berasa tertekan dan mereka terdorong untuk melakukan satu perkara di luar jangkaan, seperti membunuh diri. Okey, ada faktor, ada huraian dan ada contoh. Okey, melakukan bunuh diri ini adalah contoh. Kamu perlu buat 3 faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja dalam tugasan yang akan dihantar kepada saya dalam Google Classroom. Okey, seterusnya cara mengatasi konflik identiti diri. Okey, yang pertama, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, yang kedua, tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan adat dan budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, berfikiran positif dalam menghadapi masalah. Yang keempat, mengamalkan gaya hidup sihat dan positif. Yang kelima, berkawan dengan individu yang positif. Okey, yang keenam, selalu mengamalkan dan menghayati ajaran agama. Ada soalan juga yang perlu kamu selesaikan. Huraikan 3 cara mengatasi konflik identiti diri sebagai remaja. Okey, huraikan mesti ada fakta, huraian dan contoh. Okey, ini adalah latihan yang perlu kamu buat. Huraikan 3 cara mengatasi konflik identiti diri sebagai remaja. Okey, yang pertama, saya bagi contoh. Ini adalah contoh sahaja. Cara mengatasi konflik identiti diri ialah dengan mengeratkan hubungan kekeluargaan, dan apabila hubungan kekeluargaan itu, keluarga dapat membantu kita supaya kita terpandu kepada identiti yang betul dan yang diamalkan dalam masyarakat. Okey, betul dan diamalkan dalam masyarakat serta diterima oleh semua. Contohnya, keluarga akan membantu kita mengamalkan budaya yang positif seperti menghindari pengambilan bahan terlarang. Okey, kita masuk seterusnya, kepentingan menangani konflik identiti diri. Okey, yang pertama, mengeratkan hubungan dengan orang lain. Bila kita dapat menangani konflik identiti diri, hubungan kita dengan orang lain akan lebih erat. Okey, yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Okey, jika kita dapat mengatasi konflik identiti diri, kita akan mengelakkan diri daripada membuat perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita. Kita ada boundary yang kita tak boleh langgar. Okey, contoh, mengikut agama kita tidak boleh minum arak. Contoh, ini contoh. Jadi, bila kita tidak minum arak, kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Okey, yang kedua, menikmati hidup yang lebih bahagia dan tenang. Bagaimana kita boleh menikmati hidup lebih bahagia dan tenang? Okey, jika kita tiada konflik dalam diri kita, kita akan dapat hidup lebih bahagia dan tenang. Okey, kerana kita dapat handle setiap masalah kita dengan lebih tenang dan sentiasa positif. Okey, seterusnya, memelihara imej dan maruah diri. Jika kita tiada konflik identiti diri, kita dapat memelihara imej dan maruah diri dengan tidak melakukan perkara-perkara yang negatif, dapat menjaga diri kita dan maruah kita dengan baik kerana tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merendahkan martabat diri kita. Seterusnya, kita akan disukai oleh orang lain.
kita sampai kepada kesimpulannya. Kesimpulannya, konflik yang berlaku pada zaman remaja ini merupakan satu pengalaman. Okey, ini adalah satu pengalaman yang kamu perlu terima dan penerimaan ilmu yang baru sebelum menghadapi zaman dewasa. Okey, jika zaman remaja ditempuh dengan membentuk identiti diri yang positif, mereka akan berjaya menjadi individu yang matang dan boleh menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Oleh itu, remaja perlu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti rasional, berani, berdikari dan jujur dalam membentuk individu yang berketerampilan. Okey, sampai di sini saja video kali ini. Sila like, share dan subscribe kepada YouTube channel. Okey, di bawah ni telah saya bagi link, okey, YouTube channel ini untuk lebih video pembelajaran yang akan datang. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih atas masa anda. Okey, sampai berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.